Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk aplikasi qawaid fiqhiyah dalam jual beli. Terdapat 4 orang dalam kumpulan kami, iaitu saya sendiri Nurul Iman Syairah binti Abdul Aziz dan Muhammad Azmi bin Ridwan 17 DIB 20F1003 dan Amir Ghazi bin Muhammad Saprin 17 DIB 20F1041 dan terakhir sekali Nur Ain binti Nasir 17 DIB 20F1005. Pertama sekali ialah pengertian dan hukum jual beli. Dari segi bahasa, jual beli bermaksud pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sama ada kedua-duanya dalam bentuk benda atau bukan benda. Dan dari segi syarak ialah jual beli menukar harta yang mempunyai nilai mengikut cara-cara tertentu yang diharuskan syarak dengan lafaz ijab kabul. Dan dari segi hukum, hukum asal jual beli adalah harus. Ini bertujuan bagi menyempurnakan hajat manusia yang memerlukan sesuatu sebagai pemilikan. Syarat ini termaktub dalam Al-Quran dan Hadis, malah telah diakui oleh ijma' ulama. Seterusnya ialah dalil-dalil tentang hukum jual beli, iaitu yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ahallallahu al-bai'u wa harrama riba. Maksudnya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, iaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua ialah dalil hadis Nabi SAW ditanya mengenai pekerjaan apakah yang paling suci. Lalu baginda menjawab, Sa'alun Nabi SAW ayil kasabu at-tayyib faqala amalur rajal biyadihi wa kullu bay'u ayla rashi fihi walakiyanihi, iaitu pekerjaan tangan seseorang dari setiap jual beli yang baik-baik, iaitu jual beli yang tidak ambil, iaitu menipu barangan dagangan, lagi pula tidak khianat. Makna di sini Nabi memberitahu pekerjaan yang halal itu adalah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, aplikasi asas kaedah fiqhiyah dalam jual beli. Yang pertama, segala perbuatan melakukan berdasarkan niat dan tujuan, iaitu al-umuru bimaqasidiha. Niat akan menentukan sama ada sesuatu perkara itu halal ataupun haram dan juga sah ataupun batal. Jadi konsep ini berlaku apabila terdapat jual beli secara bai'u al-inah, iaitu menjual sesuatu barang dengan harga yang tertangguh, kemudian membelinya semula dengan serta-merta dengan harga yang lebih murah. Maksudnya kat sini, bai'u al-inah ni membeli sesuatu barang seperti membeli kenderaan secara ansuran dengan menggunakan bank ataupun secara tunai, cash. Jadi pada pandangan saya, membuat ataupun membeli sesuatu barang dengan menggunakan bayaran secara ansuran jauh lagi mahal daripada membeli sesuatu barang itu dengan menggunakan tunai. Jadi terdapat beberapa perselisihan fahamlah di antara transaksi bai'u al-inah. Jadi sebab itulah bai'u al-inah ni dikategorikan di dalam segala perbuatan melakukan berdasarkan niat dan tujuan, iaitu perbuatan tersebut halal ataupun haram berdasarkan niat dan tujuan kita sendiri. Seterusnya, keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan syak, iaitu al-yakinu la yuzalu bisyak. Kaedah ini menjelaskan bahawa tiap-tiap perkara yang telah diyakini berlaku tidak akan terbatal dengan sebarang keraguan dan yang datang kemudian. Hal ini bermaksud sesuatu perkara yang pada asalnya kita telah yakini dengan jelas akan sesuatu hukum tersebut dan tidak boleh ditinggalkan atas sebab kita ni syak ataupun ragu-ragu tentang perkara yang diperselisihkan. Seterusnya, kemudaratan hendaklah dihilangkan, iaitu suatu perkara yang boleh mendatangkan bahaya ataupun kemudaratan mestilah dihapuskan, dan juga sesuatu yang membawa kemudaratan, seperti contoh pengambilan vaksin ketika pandemik COVID-19. Terdapat beberapa perselisihan faham di antara para ulama, adakah hukum vaksin ni haram ataupun harus. Jadi di Malaysia sendiri, Mufti telah memutuskan bahawa pengambilan vaksin ini adalah harus berdasarkan kemudaratan hendaklah dihilangkan.
Seterusnya, adat adalah penentu, iaitu adat sesuatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas syarak diambil kira dalam penentuan hukum syarak, iaitu selagi mana adat tidak melanggar hukum syarak yang telah ditetapkan oleh umat Islam, maka dia diambil kira di dalam penentuan hukum syarak juga. Hai, Assalamualaikum. Saya Amir Ghazali, nombor bateri 17TIB 2041 akan meneruskan tentang isu semasa yang pertama dalam urusan jual beli. Jadi situasinya berbunyi sebegini. Ali bercadang untuk membuat perniagaan menjual meja kuliah untuk pengajar di masjid, surau dan juga madrasah. Tetapi cara Ali melakukan perniagaan ini adalah dengan mempromosikan tempahan pada orang ramai dan juga pihak-pihak yang berminat untuk melakukan tempahan pada Ali dengan memberikan duit sebanyak RM400. Selepas itu, Ali akan mengambil RM100 dan selebihnya, iaitu RM300, akan diberikan kepada kawan Ali yang menjadikan perkhidmatan membuat meja. Jadi setelah meja itu siap dibuat, meja berkenaan akan diberikan kepada pelanggan Ali. Jadi persoalannya adalah, adakah cara ini dibenarkan kerana ada pihak yang memberitahu bahawa cara Ali ini salah, dan kerana Ali hanya untung atas angin dan menjual barang yang tidak ada di tangan Ali. Dan bukankah sepatutnya Ali membeli terlebih dahulu meja berkenaan, kemudian barulah menjual? Soalan tadi akan dijawab dengan kaedah bai'as salam, iaitu suatu pengecualian. Betul, hukum asal bagi jual beli itu mestilah barang jualan itu wujud. Fakta ini juga disebutkan dalam syarat barang jualan. Namun begitu, atas faktor maslahat dan juga keperluan masyarakat Islam telah mengharuskan jual beli salam atau salaf, iaitu bai'as salam ini ditarifkan sebagai bai'u syai'in mausuf fil zimmah bala fis salam aw salaf, iaitu maksudnya jual beli sesuatu barang yang disifatkan pada tanggungan dengan lafaz salam atau salaf, yakni bayaran yang didahulukan. Dalam kontrak ini, penjualan barang yang tidak ada dalam majlis akad diharuskan dengan syarat-syarat tertentu. Antara syarat-syaratnya ialah dengan hendaklah sirah atau lafaz kontrak semasa majlis akad itu jelas menyebut kriteria barang jualan, masa penyerahan dan pemberian, serta lafaz salam atau salaf yang jelas menunjukkan niat untuk suatu kontrak pendahuluan modal. Antara contohnya ialah seperti pembeli berkata, "Aku serahkan kepadamu RM100,000 ini untuk mendapatkan sebuah kereta keluaran Jepun daripada syarikat sekian-sekian, daripada jenis sekian, model tahun sekian, yang mana engkau akan serahkan kepadaku pada bulan Mei yang akan datang di tempat sekian." Kemudian penjual pula berkata, "Aku terima." Keharusan kontrak ini seperti mana yang diriwayatkan bahawa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, penduduk Madinah mengamalkan jual beli salam dan jual beli buah-buahan selama setahun atau 2 tahun. Baginda bersabda, "Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa wadnin ma'lum ila ajalin ma'lum." Maksudnya, barang siapa yang berjual beli salaf, iaitu salam, hendaklah dia berjual beli dengan sukatan yang dimaklumi, timbangan yang dimaklumi dan tempoh yang dimaklumi. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan konsep bai'as salam, perniagaan yang dibuat oleh Ali itu diharuskan oleh hukum syarak. Tidak timbul isu makan duit di atas angin, kerana Ali seperti penghutang yang mempunyai zimmah, iaitu tanggungjawab untuk mendatangkan barang tempahan berdasarkan spesifikasi, waktu dan tempat penyerahan yang telah dipersetujui jika dibuat atas akad bai'as salam. Manakala jika perniagaan dibuat atas dasar wakalah dan samsarah, maka bayaran yang diambil itu boleh dianggap sebagai ju'alah, iaitu upah atas tenaga buruh yang dikeluarkan oleh ejen kepada penghilang. Akhir sekali, akad ini lebih baik jika disertakan dengan dokumen tempahan seperti borang, iaitu mestilah jelas dan terang menyatakan akad tersebut supaya hak penjual dan pembeli masing-masing terjaga. Seterusnya, saya menyerahkan pembentangan kepada Nazmi. Okey, isu semasa yang kedua dalam urus niaga jual beli ini, persoalan yang diberikan ialah, saya nak bertanya, apakah hukum menggunakan Shopee Pay Later di dagang platform Shopee sekarang? Okey, baiklah.
Okey, jadi terdapat beberapa isu syariah yang timbul melibatkan cas pemprosesan dan cas lewat bayar dalam sistem SPayLater ataupun Shopee PayLater lah. Yang pertama, bagi kaedah pembayaran secara one-off dalam tempoh sebulan, jadi tiada isu syariah padanya sebenarnya. Jadi sekiranya pembayaran tu diselesaikan dalam tempoh sebulan seperti mana yang ditetapkan, jadi namun sebaliknya sekiranya pelanggan lewat selesaikan bayaran dan dikenakan charge lewat bayar, maka di situ barulah berlakunya riba yang diharamkan, iaitu yang dipanggil riba al-qad. Jadi yang kedua, bagi kaedah pembayaran secara angsuran pula, terdapat padanya melibatkan charge pemprosesan dan charge lewat bayar lah. Jadi hal ini kerana setiap charge pemprosesan dan charge lewat bayar ini yang dikenakan melebihi kos operasi dan kerugian sebenar adalah sebahagian daripada riba. Jadi oleh itu umat Islam ini dilarang untuk terlibat dalam sebarang transaksi yang mempunyai unsur riba kerana riba adalah haram dan berdosa besar. Yang ini menjadi persoalan kita pada hari ini. Okey, baiklah. Seterusnya iaitu processing fee ataupun charge pemprosesan. Jadi processing fee ini adalah charge tambahan yang dikenakan bagi pelanggan lah yang memilih pelan angsuran yang ditawarkan oleh pihak Shopee itu sendirilah. Jadi pelanggan yang memilih bayaran menggunakan installment plan ini ada yang 6 bulan, 4 bulan dan 2 bulan sendiri akan dikenakan charge pemprosesan sebanyak 1.25% setiap bulan daripada jumlah belian dia lah. Jadi kalau dia buat bayaran secara one off ini tiadalah charge yang dikenakan. Jadi tiadalah isu-isu syariah, melainkan kalau dia lambat bayar je lah. Jadi processing fee ini yang dikenakan dilihat mempunyai unsur-unsur riba kerana mengambil manfaat keuntungan daripada pinjaman yang diberikan. Namun begitu, para ulama kontemporari ini telah membincangkan berkenaan charge servis perkhidmatan dan seumpama dengannya. Jadi adalah yang dibenar-benarkan oleh ulama kontemporari ini. Jadi yang kedua, late payment fee iaitu charge lewat bayar. Jadi late payment fee ataupun charge lewat bayar ini dikenakan kepada pelanggan yang gagal membuat bayaran dalam tempoh masa yang ditentukan bagi kedua-dua kaedah pembayaran, sama ada secara one off dalam tempoh sebulan ataupun secara angsuran. Jadi pelanggan ni akan dikenakan charge tambahan sebanyak kalau tadi dia kata dia ambil sebanyak 1.25%, kalau ini pula dia charge sebanyak 1.5% pula daripada jumlah yang tertunggak secara bulanan. Jadi kalau tadi dia mengikut 1.25% daripada setiap bulan mengikut jumlah kadar belian, yang ini mengikut jumlah yang tertunggak. Jadi charge lewat bayar ini dilihat mempunyai unsur-unsur riba yang sangat jelas lah, kerana setiap hutang yang disertakan bayaran tambahan akibat berlaku kelewatan dalam pembayaran ini dah termasuk dalam kategori riba al-qad, seperti mana yang dijelaskan. Seperti contohnya Ali meminjam RM100, dia lewat bayar dan si pemihutang ni mengenakan charge lewat bayar lah kepada dia dengan RM RM10. Jadi dia terpaksa membayar RM110. Yang ni yang dicontoh riba al-qad lah. Namun begitu, sekiranya charge tersebut dikenakan bagi menampung kos kerugian maka ia dibenarkanlah dengan syarat kos tersebut berdasarkan actual cost sebagai pampasan ataupun takwid, bukanlah dianggap sebagai denda mahupun pendapatan tambahan bagi syarikat penyedia kewangan. Jadi maksudnya bolehlah kalau nak dikenakan, tapi sebagai menampung kos kerugian itu sendiri, bukanlah keuntungan kepada syarikat.
Setelah penelitian dilakukan terhadap sistem pembayaran angsuran yang ditawarkan oleh Shopee, iaitu SPayLater, kami mendapati bahawa terdapat beberapa isu-isu syariah yang timbul, iaitu isu-isu syariah tersebut adalah pada caj pemprosesan dan caj lewat bayar yang mempunyai unsur riba. Manakala bagi kaedah pembayaran secara one-off dalam tempoh sebulan, maka tiada isu syariah padanya kerana tidak ada unsur riba dan ia boleh digunakan. Namun sekiranya pelanggan lewat bayar dan dikenakan caj tambahan, maka berlakulah riba al-qadr. Adalah ditegaskan bahawa umat Islam dilarang untuk terlibat dengan sebarang transaksi yang mempunyai unsur riba kerana riba adalah haram dan juga berdosa besar. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, iaitu padahal Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Seterusnya saya akan serahkan kepada Iman. Akhirul kalam, Islam adalah agama yang menyeluruh dan meliputi semua aspek kehidupan manusia, termasuklah dalam jual beli. Dan sebagai seorang Muslim, kita seharusnya jujur ketika melakukan urusan jual beli agar mereka yang terlibat memperolehi perkara yang mereka ingini dan bebas daripada segala penipuan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.